Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan waktu dan peluang untuk merasai bulan Ramadan sekali lagi, dan Alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama kita berpuasa, dan mudah-mudahan puasa kali ini walaupun agak berlainan sedikit dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID-19, kita bermula daripada circuit breaker yang pertama dan kemudian ditambahkan 4 minggu, dan kita akan berhadapan sehingga 1 hari bulan Jun seperti mana yang telah diwar-warkan sebelum ini. Namun begitu, ianya tidak harus dilihat sebagai suatu perkara yang melemahkan semangat kita untuk berpuasa, apatah lagi ianya suatu perkara yang menjadi sekatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam apa keadaan sekalipun, Ramadan tetap Ramadan, dan mudah-mudahan ianya keberkatannya masih sama. Cuma bagaimana kita nak melihat dan kita nak menyusun kembali. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana berfirman dalam surah Al-Baqarah pada surah yang kedua pada ayat yang ke-185. Jadi tuan-tuan, bila mana saya berkongsi tentang ayat Al-Quran, tuan-tuan boleh semak juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Dan bila mana Al-Quran itu dibukukan sampai kepada kita, bila mana kita membaca Al-Quran, kita harus ingat bahawasanya Allah turunkan Al-Quran ini mempunyai cirinya yang tertentu, mempunyai objektif yang perlu kita capai, kita gapai. Apakah antara objektif yang Allah nak sampaikan kepada kita? Antaranya adalah yang pertama sekali Allah menyatakan bila mana Al-Quran itu diturunkan adalah hudan linnas, iaitu memberikan petunjuk kepada manusia. Ketika mana kita merasakan resah, gelisah bila mana bertemu dengan virus yang ada menyekat kita, ada sebagainya, diuji dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, Allah memberitahu kepada kita untuk bersabar, dan sampaikanlah khabar berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Jadi bila mana Allah SWT nyatakan Al-Quran ini adalah hudan linnas, ianya adalah petunjuk kepada manusia, dan kemudian yang kedua Allah kata objektif Al-Quran diturunkan adalah wa bayyinatin minal huda, iaitu memberikan penjelasan mengenai petunjuk. Kalau katalah melihat kepada tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, pada bahagian wa bayyinatin minal huda, beliau menjelaskan bahawasanya wal bayyinat di situ adalah menjelaskan perkara ataupun khusus kepada ayat-ayat muhkamat di dalam Al-Quran, maknanya ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga ataupun objektif yang ketiga, bila mana Al-Quran diturunkan, ianya adalah sebenarnya sebagai furqan. Furqan ini adalah nak membezakan antara hak dan batil. Jadi tuan-tuan, bila mana kita merasakan bahawasanya Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Quran kita berhadapan dengan Ramadan dalam keadaan suasana yang berbeza, tidak sama seperti mana tahun-tahun yang sudah. Dan seperti mana bicara madani, kita mengangkat tajuk circuit breaker ataupun kompas baru Ramadan menuju syurga bersama keluarga. Kerana mungkin dahulu kita senantiasa diberikan waktu yang ada, tetapi kita tidak dapat menggunakan sebaik yang mungkin dahulu bekerja dan sebagainya. Jadi waktu Ramadan itu mungkin diisi dengan secara khususnya pada hujung-hujung minggu. Tetapi hari ini mungkin sebahagiannya kita diuji dengan pekerjaan diberhentikan disebabkan kerana COVID yang ada, dan kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah. Dan ianya memberikan saya satu pandangan bagaimana kita nak melihat ataupun merenungkan apakah yang diperlukan ketika mana circuit breaker ini dengan kita berRamadan. Apa pandangan kita ataupun apa peranan kita yang sebenarnya. Terutama lagi bila mana sebagai seorang ketua keluarga, kita nak mencorak rumah ini, jadikanlah circuit breaker ini sebagai satu kompas baru yang kita nak tentukan, kita nak menunjukkan nak kata orang tu, kita menyusun kembali
tujuan kekeluargaan kita bagaimana. Sebab kita ada rumah dan kita katakan sebagai rumahku syurgaku. Kita ada yang disebut sebagai baiti jannati, iaitu dari sudut bahasa Arabnya. Tetapi kita nak juga merasakan bahawasanya circuit breaker ini tidak menghalang saya untuk kita sama-sama menyusun. Maknanya ketika mana kita bersama ahli keluarga, sebab kalau ada anak-anak, maknanya anak-anak akan berada di rumah sebab kerana home based learning. Dan bagi ibu bapa pula yang masih bekerja, alhamdulillah kita diberikan waktu untuk work from home, bekerja daripada rumah. Dan ini adalah masa-masa yang kadang-kadang pertama ianya stres, tetapi dalam masa yang sama ianya sebenarnya harus dilihat sebagai suatu keadaan yang perlu disusun. Kemudian dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, pengarang menyatakan bahawasanya dalam ayat Syahrul Ramadan alladhi, ini saya melihat bila mana membaca pernyataan daripada Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam buku beliau bila mana mencerahkan ataupun mentadabburkan, memberikan penjelasan kepada ayat Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Beliau melihat ataupun memberikan tadabburnya adalah umat pada ketika itu berhadapan dengan keadaan ataupun masa sulit dalam sejarah. Jadi bila mana bercakap tentang dahulu kesulitan yang dahulu, mereka memikirkan bagaimana nak mendatangkan faedah. Dan kita hari ini juga berada dalam keadaan kesulitan dalam sejarah yang pertama. Maknanya kita berramadan dalam kali ini keadaan masjid yang tertutup, dan kemudian mungkin pada 10 malam terakhir bagi mereka yang senantiasa berada di tanah suci untuk berqiyamul lail dan sebagainya, tidak dapat tidak dapat berangkat umrah akhir Ramadan dan sebagainya. Jadi beliau menyatakan bahawasanya umat ini tengah menghadapi satu masa yang paling sulit dalam sejarah. Hal itu ditandai dengan berbagai fitnah yang sedang terjadi. Fitnah ini tuan-tuan tidak boleh melihat bahawasanya fitnah itu adalah fitnah. Sebab fitnah di dalam bahasa Arab itu juga digelarkan sebagai ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terjadinya banyaknya kesesatan yang setiap hari semakin bertambah, serta kebenaran yang telah bercampur dengan kebatilan, maka barang siapa yang mudahkan baginya jalan petunjuk, nescaya ia akan menang. Jadi bila mana dalam bulan Ramadan ini kita seharusnya menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu kaedah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam bulan Ramadan ada Al-Quran, ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak kukuhkan diri kita, kita nak hidupkan kompas baru kita susun kembali kehidupan kita dengan Al-Quran, rajinkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi bila mana kita melihat kita dah ada rumah, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala adanya rumah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi untuk membinakan sebuah rumah ataupun yang disebut di dalam surah Ali Imran pada surah yang ketiga ayat yang ke-96. Apa Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tentang rumah? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan rumah itu nak dijadikan bagaimana? Dan apa tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga ketika mana dalam bulan Ramadan mengambil semangat Ramadan ketika mana COVID berlaku, ketika mana circuit breaker berlaku sebagai kompas baru. Apa yang Allah SWT nyatakan? Allah nyatakan, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah nyatakan, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakkah, iaitu Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk membina Kaabah di suatu lembah yang begitu gersang, lembah yang begitu kosong, supaya ianya menjadi suatu tempat yang berkah dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Maknanya mengarah kepada arah kiblat dan sebagainya. Kalau dipindahkan, kalau direnungkan, dalam keadaan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang ada, kita ada rumah. Rumah kita ni nak jadi apa? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk jadikan Mekah itu sebagai tempat yang berkat dan petunjuk kepada manusia, apatah lagi kita
Allah tak memerintahkan kepada kita untuk buat Mekah, tetapi Allah kurniakan rezeki kepada kita untuk ada rumah, dan pastinya rumah itu nak kita berkatkan, nak kita dapat keberkatan, nak kita dapat pahala. Dengan itu kita harus menyusun kembali, melihat sebagai pasangan suami isteri, melihat bahawasanya rumah ini tidak seharusnya menjadi suatu rumah yang biasa-biasa, tetapi rumah yang luar biasa. Jadi bagaimana nak menjadikan rumah yang luar biasa itu adalah seperti mana yang Nabi SAW nyatakan. Jadi jangan kita merasakan bahawasanya, oh Ramadan kali ini tak ada bazar. Ini bukan isu bazar, tetapi adalah bagaimana circuit breaker kompas baru menjadikan Ramadan ini dalam rumah kita ini sebagai suatu semangat yang baru, sebagai kompas. Nabi SAW mengingatkan kita daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jadi ada dua. Tuan-tuan perhatikan. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Itu yang pertama. La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan, sesungguhnya, yang ni apa ada poin yang kedua, kerana syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Jadi tuan-tuan, kita melihat Ramadan ini kita berada dalam rumah seolah-olah terkunci, seolah-olah rasa tidak dapat melakukan ibadah seperti mana tahun-tahun yang lama. Tapi ini adalah peluang yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis, jangan jadikan rumah seperti kubur yang sunyi, sepi, yang tak ada bacaan. Namun dalam hadis yang sama juga Nabi nyatakan apa? Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Jadi tuan-tuan, ambil peluang. Mungkin ada sebahagian daripada kita kata suratul Baqarah ni panjang Ustaz, saya pun baca teragak-agak. Tidak menjadikan masalah untuk baca teragak-agak. Yang penting rumah itu adanya bacaan Al-Quran. Yang penting dalam rumah itu ada ibadah. Jangan jadikan rumah ini sebagai kubur. Sebagai seorang ketua keluarga, baik suami ataupun isteri, ataupun suami seorangan ataupun isteri seorangan, kalau katalah ada pasangan berganding bahu untuk jadikan rumah ini sebagai satu tempat yang di mana ianya adalah rumah yang kita nyatakan syurga. Apa yang kita nak ada di dalam rumah itu, apa yang kita nak, kita terbayangkan syurga itu bagaimana. Tenang, syurga itu sebagai tempat yang merehatkan. Maka rehatnya kita pada bulan Ramadan, kita jadikan kerehatan itu suatu perkara yang ibadah. Jangan sampai terlebihnya berehat sehingga tidak adanya ibadah di dalam rumah tersebut. Dan malahan bagi mungkin selama ini kita terutama bagi orang lelaki, kan? Kadang-kadang kerja-kerja rumah kerana mentaliti dah terlihat bahawasanya kerja rumah ini adalah urusan para isteri. Dan kemudian apa kerja ataupun tugas bagi seorang lelaki. Dan kadang-kadang ini adalah peluang. Mungkin dah berapa minggu kita berhadapan dengan circuit breaker. Kita dah mungkin terbiasa, diharapkannya dah membantu pasangan masing-masing. Namun begitu, dalam kita nak jadikan rumahku syurgaku sebagai satu kompas baru dan mengharapkan ianya adalah lanjutan seterusnya. Dalam keadaan sekarang kita nak mengambil semangat Ramadan dalam keadaan COVID, dalam keadaan circuit breaker, kita nak jadikan semangat, kita jadikan melihat hadis Nabi SAW, apakah antara sikap Nabi, apakah antara sosok Nabi SAW, akhlak Nabi dengan isterinya. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, Aisyah radhiyallahu anha, kita nak mengambil suatu pendekatan ketika mana circuit breaker yang berlaku ini, kita nak merasakan bahawasanya saya tak sia-siakan Ramadan ini dalam keadaan circuit breaker, dalam keadaan kompas baru ini. Saya nak membantu isteri, isteri nak membantu suami, tetapi apakah semangat? Apakah kata-kata semangat yang diberikan? Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salah qama ila salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perkara lagi. Rasulullah SAW dalam kesibukan membantu isterinya, dan jika tiba waktu solat maka beliau pun pergi solat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW dalam kesibukan membantu isterinya. Jadi buatlah apa sahaja kerja yang dapat meringankan
Kalau katalah tak pandai mop, tak pandai sapu, tak pandai vacuum, kita cari apa yang kita boleh meringankan. Cuci pinggan sebagai contoh. Mungkin kita tak pandai masak. Tak jadikan masalah. Kita serahkan kepada pakarnya. Tetapi apakah antara perkara yang paling minimum yang kita dapat lakukan? Yang kita dapat jadikan ianya sebagai suatu, orang kata, penambah ataupun menjadikan ianya sebagai suatu pelengkap di dalam rumah tangga untuk kita bantu sesatu sama lain dalam keadaan sikit mereka yang ada ni. Jadi kalau Nabi SAW mampu membantu isteri-isterinya dengan pekerjaan, Nabi ini susuk tubuh yang begitu cantik, yang begitu indah akhlaknya, apatah lagi kita hidup sebagai manusia yang banyak dosanya, banyak kekurangannya. Jadi ambillah peluang ini, bahawasanya ini adalah antara perkara-perkara yang perlu kita jadikan sebagai suatu sandaran. Maknanya, bila mana kita nak melalui kompas baru dalam kehidupan, kita nak Ramadan ini, kita nak menuju syurga bersama keluarga, maka jadikanlah ringan-ringankan tangan bergantung kepada hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahlihi, Nabi SAW dalam kesibukan membantu isteri-isterinya. Jadi ringan-ringankan tangan. Dan kemudian Aisyah menyatakan, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. Bila mana masuk waktu solat, Nabi SAW hadirkan solat. Kita mungkin dah berbulan-bulan lamanya kita rindu kepada, dalam keadaan kita katakan kita rindu masjid kerana kita tak dapat solat Jumaat. Kita sekarang ini akan merasakan rindu untuk tidak dapat solat bertarawih secara berjemaah di masjid. Namun itu bukan mematahkan semangat. Jangan sampaikan katakan kita menyatakan sebagai seorang lelaki, mungkin ada para asatizah lain yang dah memberikan tutorial mereka, dah pun berkongsi bagaimana nak menjadi imam di masjid, di rumah masing-masing. Jadikan peluang ini sebagai seorang ketua keluarga untuk kita berjinak-jinak. Namun begitu, sudi saya ingatkan kepada para isteri terutamanya, bila mana sebelum ini mungkin sang suami tidak pernah menjadi imam, dan kemudian tiba-tiba pada bulan Ramadan suami ingin menjadi imam, galakkan dan bukan mentertawakan ataupun menyindir, awak ni betul ke? Saya solat belakang awak sah ke? Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala solat itu sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mana kita nak solat tarawih sebagai contoh, mungkin ada yang menyatakan, Ustaz, saya secara peribadi memang hafalan saya kurang. Saya cuma sekadar mampu menghafal surah Al-Ikhlas ataupun 3 Qul ataupun Inna A'tainakal Kautsar, surah-surah pendek. Boleh tak saya dalam solat tarawih itu saya ulang-ulang pada surah yang sama sepanjang sebulan tu? Dipersilakan. Jangan sekali-kali merasakan bahawasanya, Ustaz, saya seganlah nanti isteri saya kata, hentikan perkara tersebut. Kedepankanlah diri anda sebagai seorang ahli keluarga, ketua keluarga yang benar-benar bahawasanya kali ini Ramadan, ianya cipta sejarah, bukan hanya sekadar masjid ditutup, adanya COVID-19, adanya circuit breaker, tetapi Ramadan kali ini adalah suatu perkara yang begitu indah, suami ke depan untuk menjadi imam. Jadi silakan, tidak menjadikan masalah. Sekalipunlah kita kata, Ustaz, saya hafal Fatihah, tapi surah saya tak hafal. Jadi tuan-tuan, soalan ini adalah persoalan yang mungkin bertahun lamanya telah pun dijawab. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi tuan-tuan perlu melihat bahawasanya, apakah boleh saya membawa Al-Quran? Kalau katalah kita salat Allahu Akbar dan kemudian ada meja yang tinggi yang sebelah kita, Quran itu boleh saja letakkan di tepi, dan ketika mana sampai kepada ayat waladdallin, amin, kita ambil Quran, kita dah tanda, kita buka. Jadi kita baca surah itu dalam keadaan pegang Quran. Sah ke Ustaz? Jawapannya tetap sah. Kalau sekalipun tak nak menggunakan Al-Quran, jadi tuan-tuan boleh saja menggunakan handphone. Pastikan di airplane mode ataupun tutup line supaya tidak masuk, supaya tidak ada WhatsApp masuk, tak ada Facebook masuk dan message dan sebagainya. Dan kita siapkan bahawasanya saya nak baca Quran. Jadi dah tekan, masuk dalam poket dan kemudian dikeluarkan.
ketika mana sampai untuk kita keluarkan untuk kita baca Quran tersebut. Habis Ustaz, kalau saya nak berjinak-jinak, saya tak nak baca daripada juzuk yang ke-30. Saya nak baca dari pada bahagian mungkin bermula daripada suratul Baqarah. Boleh tak saya baca 1-2 ayat sahaja dalam satu rakaat? Dipersilakan. Yang penting jangan sekali-kali menggunakan alasan saya tak pandai jadi imam, maka solat tarawih ditiadakan. Rugi tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis-hadis yang lain. Kalau yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah itu kubur. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu lari ataupun tak masuk ke dalam rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura. Jadi kalau rumah kalian sebagai tempat salat kalian, jangan jadikan ianya sebagai kuburan. Suatu perkara yang rugi tuan-tuan. Jadi dalam keadaan sakit mereka yang ada COVID-19 yang ada ini, kita ambil peluang untuk kita merealisasikan kehidupan kita yang sebenar sebagai seorang abdun, sebagai seorang hamba yang bersujud, sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan peluang ini untuk kita belajar. Walaupun mungkin kekurangan, kita belajar ambil peluang dengan waktu yang ada, cari tutorial di YouTube, cari tutorial ceramah-ceramah yang bertauliah dan sebagainya untuk kita cedok, kita ambil ilmu tersebut dan kita praktikan secara terus-menerus di dalam bulan Ramadan ini. Dan kemudian tuan-tuan, ketika mana kita membincangkan tentang kompas baru kita nak menjadikan rumahku syurgaku, ada beberapa perkara teladan. Jadi tuan-tuan, sepanjang bulan Ramadan 4 minggu ini pada setiap hari Jumaat, Madani Institute akan upload video rakaman perkongsian kami bicara Madani, circuit breaker ataupun kompas baru Ramadan menuju syurga bersama keluarga. Jadi sebenarnya perkongsian kami itu kami melalui buku yang bertajuk Masuk Syurga Sekeluarga, dan buku ini ada dijual di portal Madani Institute. Jadi buku ini adalah Masuk Syurga Sekeluarga, tadabbur ayat-ayat keluarga yang ditulis oleh Ustaz Bakhtiar Nasir daripada Indonesia, dan buku ini agak menarik untuk sama-sama kita terokai. Jadi kita berkongsi, dan kemudian tapi bukan semua bab yang kita ambil lah, ada beberapa bab yang kita ambil untuk bertepatan dengan tema terutamanya Ramadan, supaya kita jadikan kompas baru ini benar-benar benda yang paling terbaik dalam kehidupan. Jadi sebelum berakhir tuan-tuan, apakah sebenarnya rumahku syurgaku sebagai sisi pandang sebagai seorang ketua? Sebab bila mana kita berada di dalam rumah, kita ini dalam satu badan ini mempunyai berbagai-bagai watak yang kita perlukan, ataupun berbagai-bagai kategori dan mempunyai tanggungjawab ataupun teladan yang perlu kita sampaikan dalam keadaan mesej yang berbeza-beza. Sebagai contoh, sebagai seorang suami, sebagai contoh apa yang telah dihimpunkan oleh pengarang buku Masuk Syurga Sekeluarga, Ustaz Bakhtiar Nasir. Beliau menyatakan bahawasanya dalam rumah tangga itu, bila mana nak menuju akhirat, pada setiap orang yang mempunyai berbagai-bagai watak, mempunyai berbagai-bagai kategori itu, mempunyai teladan yang perlu disampaikan dalam keadaan yang berbeza-beza. Apa dia? Sebagai seorang suami, sebagai contoh. Sebagai seorang suami, perkara yang pertama sekali, ataupun suami ataupun isteri, suami ataupun isteri, bila mana mereka ini perlu berjaya mendidik isteri-isterinya ataupun suaminya dengan kasih sayang dan perjuangan untuk kepentingan akhirat. Jadi maknanya kehidupan kita ini bukan hanya sekadar di atas dunia, tetapi menuju akhirat kita juga nak diinstall. Kita nak juga ada sekiranya kompas itu kita dapat realisasikan bahawasanya kita ni nak menuju akhirat, apakah perkara yang perlu. Sebagai seorang suami harus mendidik isterinya dengan kasih sayang, isteri harus memberikan kasih sayangnya kepada suami. Itu adalah kategori ataupun watak sebagai seorang suami. Bagaimana sebagai seorang ayah? Sebab ayah ni bila mana kita bercakap sebagai seorang ayah, kita bercakap seorang bapa, kita bercakap seorang ibu sebagai ummi, dia ada tugas yang perlu disalurkan, yang perlu dichannelkan, yang perlu disampaikan kepada anak-anak dengan pendidikan yang disebut sebagai pendidikan Rabbani. Bukan kumpulan nasyid Rabbani, tetapi adalah bagaimana kita nak menjadikan anak-anak ini sebagai anak-anak yang mencari Rabbnya.
bagaimana anak-anak ini hidup dalam keadaan walaupun usia yang kecil, tetapi dia mampu untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah cukup dengan hanya sekadar kita menghantar mereka ini ke madrasah sepenuh masa ataupun madrasah separuh masa? Adakah cukup? Sudah pasti jawapannya adalah tidak, dan insyaAllah ini secara khusus kita akan membincangkan pada minggu yang kedua, kerana minggu yang pertama kita akan membincangkan tentang rumahku syurgaku, maknanya kita nak ubah haluan kita, bagaimana isi rumah itu yang diperlukan, dan kemudian bagaimana kita nak jadikan keluarga Qurani, membentuk ataupun menjadi ataupun melahirkan keluarga Qurani. Jadi dalam sisi pandang ayah membawa anak-anaknya ke pendidikan Rabbani akan kita bincangkan kepada minggu yang kedua, sebab kita nak bentuk keluarga Qurani. Jadi apakah antara surah yang paling penting untuk kita baca dan kita faham dan kita amalkan. Dan kemudian sebagai mungkin dalam rumah kita ataupun yang mendengar ini adalah seorang datuk yang ada anak dah berkahwin, dan bila mana berkahwin ada cucu. Dan biasanya akan ada sahaja sentimen yang berbeza. Maknanya ayah dan ibu kata tidak, tetapi datuk dan nenek ataupun yai dan nyai menyatakan yes, you can do it. Jadi ianya adalah suatu benda yang berbeza. Jadi sebagai seorang datuk, sebagai seorang nenek, haruslah curahkan kasih sayang dan tidak membeza-bezakan antara cucu-cucu yang ada yang di hadapan. Dan kemudian sebagai ketua keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, penting untuk kita senantiasa duduk berbincang untuk meneruskan menjalinkan hubungan yang baik. Kan? Maknanya silaturahim nak kena jaga, baik hubungan suami isteri, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan keluarga, hubungan keluarga mertua dan sebagainya. Ini adalah antara tugas ketua keluarga, iaitu sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu ataupun seorang suami dan juga seorang isteri. Dan yang terakhir sekali adalah bagaimana kita nak menzakhirkan. Jadi tuan-tuan, ini adalah proses yang bukan hanya sekadar satu kali, tetapi ini adalah proses yang berkala panjang. Maknanya jadikan circuit breaker ini ataupun COVID-19 ini bukan suatu benda yang mematikan kita, tetapi menghidupkan kita, terutamanya di dalam bulan Ramadan, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita cari untuk kita jadikan circuit breaker, kompas baru rumahku syurgaku. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat kepada mereka yang mendengar dan sudi menonton, dan mudah-mudahan kita bertemu dalam video yang kedua pada minggu yang akan datang. Dengan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.